Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa mesti aku ya Allah? Itulah persoalan yang selalu bermain di fikiran kita bila mana musibah melanda. Bila mana kita ditimpa ujian, kita persoal. Bila mana sesuatu perkara buruk berlaku terhadap diri kita, kita bertanya, kenapa mesti aku? Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan boleh jadi kamu tidak menyukai kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Redha itu bukanlah bermaksud seseorang itu tidak berasa sakit sedikit pun dengan musibah yang berlaku ke atas dirinya. Akan tetapi seseorang itu tidak menolak akan keadaan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bukti tanda cinta kita dan mahabbahnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya redha itu merupakan lambang ketaatan kita terhadapnya, dan orang-orang yang redha itu adalah orang-orang yang terpilih dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurniakan syurga Adnin yang di dalamnya terdapat air sungai yang mengalir. Sifat redha hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik, kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana sahabat kita melihat kita ditimpa musibah, mereka pasti akan berkata, redhalah sebab semua telah ditetapkan. Memang mudah untuk ditutur di mulut, tapi tidak bagi yang merasainya. Jadi bagaimanakah cara kita untuk redha dan menerima setiap ketentuannya? Bila mana Allah timpakan musibah ke atas diri kita, bersangka baiklah terhadapnya, kerana mungkin dia nak uji kita, sekuat mana iman kita, seteguh mana kesabaran kita terhadap ujian dunia, untuk kita ke syurganya. Kerana apa? Kerana syurga itu bukan percuma. Tidak kira sebesar mana pun ujian itu, redhalah, insya-Allah bakal muncul pelangi setelah gelap hujan membadai. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah ditimpa musibah? Adakah kita akan merungut dan menyalahkan takdir semata-mata? Sebagai hamba-Nya yang bertakwa, kita perlulah berdoa kepadanya, dan ingatlah ayat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Dan berdoalah kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Setelah itu senyumlah, tanda kita syukur dengan rahmatnya. Kerana apa? Kerana nikmat Allah itu adalah jauh lebih baik dan lebih banyak jika nak dibandingkan dengan sekelumit ujian yang diberikan. Dengan itu belajarlah bersyukur dan tidak sesekali mempersoalkan takdir Allah. Kerana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 139 yang bermaksud, janganlah kau bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi janganlah kita lemah, kita mesti kuat tempuh setiap apa yang berlaku dalam hidup ini. Bila kita redha, banyak kebaikan yang kita bakal dapat. Antaranya, kita akan rasa ketenangan. Kerana apa? Kerana hati yang tenang datang daripada hati yang redha, hati yang ikhlas menerima, hati yang ikhlas memaafkan. Bila mana kita belajar menerima segala musibah yang datang kepada kita dan tidak menyalahkan sesiapa, maka datanglah ketenangan itu pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Allah cinta kepada suatu kaum, mereka diuji. Barang siapa redha menerima ujian itu, Allah redha pula kepadanya, dan barang siapa marah iaitu tidak redha, maka Allah pun murka terhadapnya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membersihkan jiwa dan membetulkan niat kita dengan sentiasa redha dalam apa jua keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Janganlah kita terlalu risau tentang dunia, kerana itu adalah urusan Allah. Janganlah kita risau tentang rezeki, kerana rezeki itu adalah daripada Allah